Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk hari ini berkaitan dengan adabul majalis, adab dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, اليوم إن شاء الله نتكلم عن موضوع آداب المجالس، يعني آداب نحن في المجلس، خاصة المجلس العلمي أو في المجالس في البيت، apa majlis lah. Bismillahirrahmanirrahim. آداب المجالس. هناك حديث ثاني. أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجالس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه الترمذي. Baik, dalam hadis yang pertama ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza intaha ahadukum ilal majalis." Bila telah selesai kamu dalam satu majlis, falusallim. Bagi salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tu. Fa idza arada an yaquma falusallim. Bila nak bangun dia, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Falaisatul ula bihaqqi min al-akhirah. Maksudnya yang pertama itu lebih berhak, lebih baiklah daripada yang lain. Maksudnya bagi salam tu dalam majlis bagi salam. Masuk majlis bagi salam. Baik. Hadis yang kedua an Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu qala kunna idza ataina nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi rabitun. Ini adab yang kedua ni berkaitan dengan duduk dalam satu majlis atau majlis ilmu dan sebagainya sampai selesai. Ya. Ini daripada Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu daripada dia kata adalah ketika kami datang ke Nabi SAW, kami duduk sehinggalah selesai rabit. Rabit mana majlis tu lah. Ya. Majlis tu selesai, majlis tu barulah dia bangun. Ini dalam adab majlis lah. Dua hadis ni walaupun hadis ni nampak pendek tapi dia memberi iktibar ataupun pengajaran adab. Sebab Islam ni mengutamakan adab. Adab dalam bercakap, adab dalam majlis, adab dalam muamalah, adab dalam berilmu, belajar dan sebagainya. Adab adab dengan orang muda, adab dengan orang tua, banyak adab ni. Baik, asyarul hadis. Jadi adab majlis di Islam, kita bincang adab-adab majlis dalam Islam. Apa yang perlu ada. Yang pertama, ilqa'us salam wal istizanu 'inda dukhul. Dalam majlis, bila nak datang majlis kenduri ke, majlis ilmu ke, majlis ceramah ke, apa majlis dah. Yang pertama, mesti bagi salam dan minta izin untuk masuk. Minta izin untuk masuk. Ruwiya al-Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awalan adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Baik, ini daripada hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu semua tak akan masuk syurga sehingga kamu semua beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak dikira beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Awalan, yang pertama,
adakah aku ingin menunjukkan pada kamu pada sesuatu apabila kamu semua melakukannya, kamu akan saling berkasih sayang di antara kamu. Apa dia? Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Maknanya jumpa bagi salam, jumpa bagi salam, jumpa bagi salam. Ya. Maknanya itu salam sejahtera tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu doa juga. Yang kedua, Ruwayal Bukhari wa Muslim an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istidhanu salasun fa in udhina laka fa illa farja. Ini berkaitan adab ya, masuk rumah ke. Jadi daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta izin itu 3 kali je. Apabila diizinkan bagi kamu, apabila diizinkan bagi kamu, boleh masuklah. Kalau tak, farji, baliklah. Ya, maksudnya kalau bagi salam, kita bagi salam satu rumah, maka hendaklah kita minta 3 kali lah, bagi salam 3 kali. Kalau kita izin, kalau tak dapat, baliklah kita. Kita ada urusan yang lain-lain, apa tuan rumah tu atau sebagainya. Qala An-Nawawi rahimahullah, telah berkata Imam Nawawi rahimahullah, was sunnah, dan sunnahnya ialah ayaslima summa yasta'zan. Bagi salam kemudian minta izin. Fayaqumu 'inda al-bab haitsu la yanzuru ila man fi dakhilihi. Bila kita berdiri di pintu, pergi mana-mana rumah sebagainya ataupun satu majlis, pergi ke pintu, maka tidak boleh melihat sesuatu yang di dalamnya. Jangan menjenguk-jenguk, buka tingkap bertengok tepi lah, tak mau. Tak boleh ya. Apa dia buat? Summa yaqul assalamualaikum. Kemudian cakaplah assalamualaikum. Waktu tanya, ada dakhul? Adakah aku boleh masuk? Fa in lam yajibahu la ahad. Jika tak dijawab oleh seorang pun, pertama kali bila kita beri salam tak dijawab, qala dzalika thaniyan wa thalisan. Berkatalah untuk kali kedua dan ketiga. Bagi salam kali kedua, bagi salam kali ketiga. Fa in lam yajibuhu ahadun ansaraf. Bila tak ada jawapan juga, maka beredarlah. Ya, beredarlah. Ini adab ya, adab. Jangan dah sampai 3 kali pun tak nak beredar. Ini adab dalam Islam. Ada sebab-sebabnya kenapa. Itulah. Itu hikmah Islam. Baik. Yang kedua, ijlis haitsu yantahi bika majlis wala tuqimu wahid min makanihi litajlis makanahu. Yang ini duduklah sehingga selesai pada kamu satu majlis, dan jangan kamu bangun satu tempat kemudian duduk tempat lain. Ya, begitulah. Wa min adab an najlisa haitsu yajlisuna ahlul bait fahum a'lam bi aurati baitahum minna. Daripada adab kita duduk dan satu majlis yang kita duduk daripada ahlul bait, maknanya ahli rumah tu fahum a'lam. Mereka itu lebih mengetahui tentang aurat rumah mereka daripada kita. Maksudnya ada sesuatu atau bilik atau tempat atau satu tempat yang tak boleh kita masuk. Aib bagi dia. Ya. Kalau seorang tu buat satu majlis di rumah atau majlis di mana-mana atau majlis ilmu sebagainya, ada satu tempat memang tempat tak boleh masuk. Maka jangan masuklah. Aqanaha Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan an tuqim al-mar'ah min majlisiha. Summa tajlisu fihi liqauluhu sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ahadakum akhahu summa yajlisu fi majlisi. Yang ini pula berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, maknanya seorang individu ya, dia bangun daripada tempat duduknya kemudian ada orang lain duduk pula tempat tu. Tak boleh. Ya, maka kalau dia duduk, dia dah situ tempat duduk dia. Wala yuqiman ahadukum. Jangan tak boleh bangun ya, seorang antara kamu akhahu, saudaranya, summa yajlis fi majlis, kemudian duduk pada tempat duduknya, tak boleh. Kalau seorang tu ada dah tempat duduk dia, maka dia duduk di situ, jangan orang lain duduk ya. Ini antara adab lah. Baik, seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum fil majlisin summa raja'a ilaihi fa haqqa bihi. Inilah menyokong hadis yang atas tadi. Ya, maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang telah bangun di tempat duduknya, min majlis atau tempat duduk, kemudian dia nak kembali padanya, fa huwa ahqqa bihi, dan dia lebih berhak pada tempat tu. Ya, berhak tempat tu.
Kemudian hadis yang lain daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kunna idza ataina nabi jalsa ahaduna haitsu yantahi. Okey. Ini matan yang beza daripada yang tadi Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu telah bersabda, beliau telah berkata, adalah kami telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk kemudian sehingga selesai. Ini adab-adab lah macam mana sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradab dalam majlis. Okey. Yang kedua, seterusnya yang ketiga, hifzul asrar majlis, menjaga rahsia-rahsia majlis. Apa maksud rahsia majlis ni? Apa yang dibincangkan, apa yang dimusyaratkan, apa yang diperkatakan dalam tu. Jika benda tak baik, kena jaga. Fala tanshur sirra, jangan kamu sebarkan rahsia-rahsia. Rahsia. Wala ta'tadu naqal kalam majlis ila kharihi. Jangan cuma pindahkan, jangan cuma bawa pembincangan dalam majlis tu ke luar. Illa, kecuali fi khairin wa islahin bainan muslimin. Kecuali di dalam perkara kebaikan dan perkara yang memperbaiki atau mengislahkan di antara orang Islam. Itu tak apa. Berdasarkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-majalisu bil amanah. Majlis-majlis itu mesti dengan amanah. Ya, sebab kalau kita dalam mesyuarat ke apa ke, kalau ada majlis kita macam ilmu ke, ada satu aib ke, jangan cerita ke orang. Ya. Tak boleh. Ya, mesti amanah. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا حدث رجلا في حديث ثم التفت فهو الأمانة. Ini satu lagi isu berkaitan dengan dalam majlis bahawa daripada Jabir bin radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang individu berkata hadatsa rajulan tentang seorang individu yang lain bil hadis, dengan satu hadis, summa iltafat, kemudian berpaling, bahwa amanah, dan itu adalah amanah. Contohnya seorang telah bercakap, ya, tengah bercakap ni, dan ada orang bercakap pula, bercakap dengan kita, kita berpaling, mana itu amanah. Kita kena fokus dengan apa yang sedang dicakapkan atau dibincangkan. Begitulah. Dan bercakap kita ke orang tengah bercakap lah. Okey. Seterusnya ialah berkaitan dengan istihbab tawsi' al-majalis. Istihbab tawsi' al-majalis. Maksudnya digalakkan untuk meluaskan majlis. Maksud meluaskan majlis ini maksudnya ialah memberi ruang. Memberi ruang dalam majlis tu. Ya. Dalilnya beri ini dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, ayat 11. Faqulu ala hasbi taqtiha. Mana segalanya mengikut kemampuannya. Ya, ala qadar sa'atiha, atau qadar keluasnya itu. Tengoklah macam mana boleh diluaskan, ya, majlis tu, besar lagi. Fadzalika khairu liman turidu an tamshi atau tataharrik dakhil majlis. Demikian tu baik sebab apa? Bagi siapa yang nak berjalan atau nak bergerak dalam majlis tu mudah. Jadi firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang atau ruang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapanglah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Yafsahillahu lakum. Allah akan lapangkan urusan untuk kita ni. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama di kalangan kamu beberapa darajat.
Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ini maksudnya perintah Allah Ta'ala ni, sebab ayatnya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sifat orang beriman ni bila diminta lapangkan, berikan ruang, maka dia akan berikan ruang. Nanti Allah akan berikan kelampangan bagi kita, sama di dunia ataupun di akhirat. Apabila minta bangun, maka bangunlah. Ya Allah akan naikkan darajat kita. Di kalangan apa? Di kalangan orang-orang beriman dan juga di kalangan orang-orang yang berilmu, beberapa darajat. Ini dia, ni kelebihan Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga adab ni. Allahu bima ta'maluna khabir. Baik. Seterusnya, la tafriqu baina isnaini hatta tajlisu illa biiznihima. Yang ini tidak boleh memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk sehingga untuk duduk sehingga diberi keizinan oleh dua orang tadi. Contohnya kawasan dah rapat sangat, kita nak selit juga dalam tempat duduk tu, contoh dalam majlis tu, maka kena minta izin. Dari hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya radhiyallahu anhum, semuanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin ayufriqa baina isnaini illa bi iznihima. Tidak halal, tidak boleh untuk seorang lelaki atau individu untuk memisahkan di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Dalam riwayat Abi Daud, la yajlisu baina rajulaini illa bi iznihima. Tidak boleh duduk di antara dua orang lelaki kecuali dengan izin keduanya. Ini antara adabnya. Tapi sekarang PKP ni jarak lah. Baik, seterusnya zikrul kafaratul majlis wa du'a wa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sebut kafaratul doa, kafaratul majlis dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min man jalasa fil majlis fa kathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghafara lahu ma kana fi majlisi dzalik. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang duduk dalam satu majlis, maka banyaklah baginya laghas, banyak cakap tu, banyaklah perbualan, perbincangan. Faqala, dan dikatakan sebelum yakum, bangun dari majlis, meninggalkan majlis, sebutlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memohon padamu dan segala puji bagimu ya Allah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Aku mohon ampun dengan Engkau ya Allah dan aku bertaubat padamu ya Allah. Jadi kesannya apa? Illa, Rasulullah sebut illa, diberikan apa? Ghafara lahu, diampunkan baginya, maka nafi majlisi zarik, selama mana di dalam majlis tu, diampunkan. Lama majlis tu, lamalah. Baik, ini kelebihan zikir kafar. Ada juga setengah tu yang baca pada awal, ada setengah baca pada akhir. Kuranglah. Baik, itu saja. Wallahu alam untuk video kali ni lah, untuk meeting kali ni. Baik, ada saya nak tanya soalan? Senyap je. Ada nak tanya tak? 32 orang ni. Tak ada? Tak ada, okey. Baik, kita bincang berkaitan dengan tugasan Ada nak tanya tentang tugasan? Kita tak tahu ada tugasan ni. Okey, Siti Nur Fazatun Naim dah left dah. Belum pun dah left dah. Ini ada majlis tak ada lah ni. Kita baru bincang ada majlis. Ustaz. Kita terangkan pasal assignment ke gitu. Okey.
Assignment tu untuk sebenarnya kita punya program syllabus ni dia 50 markah untuk coursework, 50 markah ujian akhir ataupun exam final kan. Jadi untuk PKP ni saya dah bagi tahu dulu. Untuk PKP ni final tu jadikan 20% saja untuk objektif saja. Baki 30% lagi tu hendaklah dilakukan dengan sudut assignment ataupun tugasan. Jadi saya akan ambil 15% dan Ustaz Bahaki akan ambil 15%. Okey. Jadi tugasan saya tu lah 15% tu okey, perlu dilaksanakan lah. Jadi tugasan saya tu saya minta anda cari hadis berkaitan dengan kaedah pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa itu kaedah Rasulullah? Macam mana Rasulullah mengajar sahabatnya. Apa-apa kaedah lah. Ada kadang kaedah soal jawab, ada kaedah penerangan, ada kaedah tamsil, beri pemisalan, macam-macam lah. Ya. Jadi setiap seorang kena cari satu hadis atau ibu hadis kan. Cari satu hadis, kemudian mufradatnya, carilah 2-3 perkataan dalam tu, keluarkan mufradatnya. Kemudian syarah hadis, kemudian istinbat hadis, kemudian buat kesimpulan daripada itu. Tu dan rujukannya tu kena ada lah kita hadis. Itu. Jadi bagi mengelakkan daripada sama je semua tu, saya takut nanti awak semua sama je hadisnya. Nanti saya akan upload satu form, Google Form, Word punya. Nanti saya senaraikan senarai nama, anda nyatakan matan hadis tu. Type matan hadis tu pada ruang yang saya berikan tu. Jadi tengok, maknanya kalau seorang tu dah letak tu, nombor 1 dah letak tu, maka yang lain tak boleh. Tak boleh ambil hadis tu. Boleh? Hadis tak faham? Bila Ustaz nak bagi form tu? Kejap lagi saya upload. Aku faham yang tu. Yang tak faham yang mana? Yang Ustaz kata matan tu. Matan. Apa matan? Matan tu apa? Matan tu lafaz hadis. Typekan lafaz hadis tu untuk mengelakkan sama semua hadis tu. Kalau misal kata macam ni, kaedah sama, kaedah soal jawab. Seorang A dapat hadis yang lain, B dapat hadis yang lain, tapi kaedah yang sama, tak ada masalah. Jangan hadis yang sama, kaedah yang sama, hadis berlainan tak ada masalah. Ya, seorang satu hadis saja. Sebab dia 15 markah tu. Ya. Matan tu lafaz hadis ya. Jadi untuk dalam assignment nanti ataupun tugasan anda ni, anda buat dalam Words kan, kemudian convert kepada PDF. Jadi hantar dalam GC dua-dua. Saya nak Word dengan PDF. Ya. Itu. Ustaz, yang mufradat tu Ustaz nak berapa? Mufradat yang agak berapa yang sesuai lah. Kalau hadis tu pendek, taklah banyak. Kalau hadis tu panjang, carilah kata perkataan yang ni, yang boleh dimufradatkan. Ya, sebab ada apa tu? Ada isim atau fi'il. Tak salah. Dalam assignment tu kami just listkan je lah dia punya mufradat tu. Awak sendiri kadang setengah kitab dah ada dinyatakan mufradat tu. Kalau tak ada, awak ambil lah mana-mana perkataan, awak tengok kamus, awak cari perkataan seertinya tu. Okey pun okey, tak nak salah. Okey Ustaz, terima kasih. Okey jadi kalau tak faham tanya terus dalam WhatsApp group Okey Ustaz. Okey. Ya, Faris nak tanya apa? Tak ada apa? ada. Okey, itu saja. Kita tengokkan tasbih kafarah dan suratul subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal akhirina min salam ila alladzina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz.